sukar kawal air kecil, di mana kita dah terima satu soalan daripada penonton Rohani Dolah yang menyatakan salam, bagaimana nak kawal buang air kecil yang terlalu kerap sehingga mengganggu tidur di waktu malam. Ini sesuatu yang penting juga. Ini nak tidur juga, nak buang air pun kena juga. Macam mana, doktor? Terima kasih kepada yang bertanya. Kalau kata kita lihat, pertama sekali saya kena tahu kenapa dia ada masalah tu. Sebab setengah wanita ni sebenarnya ada jangkitan kencing, jangkitan saluran kencing. Mungkin sebab ada batu ke, ataupun ada keradangan di bahagian bawah ke, ada macam-macam sebab lah. Jadi kalau masalah tu tak ditangani, masalah kerap kencing tu takkan selesai. Itu satu. Nombor dua, kalau kata kita kena tanya juga minum dia. Kadang-kadang setengah orang ni sebelum tidur tu, malam lepas dinner, lepas makan malam, minum kopi, minum teh, nak tidur tu minum ais cawan dan sebagainya. Itu nombor dua. Nombor tiga, ada tu dah bangun kencing, malam dia bukan tidur terus. Dia pergi buat ais cawan, tu dia tidur balik. Jadi kalau katakan dia dah kencing, dia minum, sudah semestilah badan tu akan proses air itu semula. Bila ada input, dia akan ada output. Jadi semua ni kita boleh tahu daripada diary pundi kencing itulah. Habit dia, dia punya apa cara dia setiap hari. Itu yang ketiga. Nombor empat, mungkin juga dia ada masalah lain. Bergantung kepada umur. Setengah wanita dia akan mengalami masalah peranakan yang turun. Pelvic organ prolapse. Yang itu juga akan menyebabkan tekanan kepada pundi kencing. Jadi pundi kencing tu jadi kecil. Dia tak boleh kembang sebab organ peranakan tu menolak. Jadi kalau itu masalah dia pundi kencing itu selalunya dia boleh kembang, mungkin boleh isi sampai 400-500 ml kencing. Sebelum kita rasa macam tak boleh nak tahan. Rasa nak kencing tu akan datang bila pundi kencing tu diisi sebanyak mungkinlah 200, 200 setengah. Tapi tu kita masih boleh tahan lah jika kita tak ada masalah. 400-500 tu rasa macam okey, saya memang kena pergi. Tetapi kalau ada saluran peranakan yang jatuh, dia akan tekan pundi kencing tu jadi kemek lah kiranya. So dia tak boleh kembang. Jadi mungkin dia hanya boleh isi separuh daripada biasa. Jadi sebab tu dia jadi kerap nak pergi. Sebab pundi kencing tu dah jadi kecil. Dia macam botol 1.5 liter dengan botol 500 ml. Jadi dia cepat penuh. Jadi kita akan periksa lah pesakit tu. Bila dia datang mengadu kan, kita akan periksa semua. Kita bukan setakat ambil dia punya cerita je. Kita akan periksa. Pastikan masa kita periksa dia tu tak ada saluran peranakan yang jatuh. Dan juga kita pastikan setengah pesakit tu dia sebenarnya daripada mula dia ada kegagalan buah pundi kencing tu sendiri. Pundi kencing ni bila kita kencing, dia kena kosong sepenuhnya. Lepas tu baru dia akan top up balik. Tapi jika seseorang tu ada masalah saraf, mungkin ada angin ahmar ke, ada masalah tulang belakang ke, kan, pernah kena kanser dan sebagainya, ataupun pernah ada rawatan radiasi untuk kanser cervix, bahagian pundi kencing tu terkena sekali. Pundi kencing tu dia tak cukup kuat untuk keluarkan semua air kencing bila perempuan tu kencing. Disebut sebagai high residual urine. Bila kita kencing ada 500, kita pergi tandas, lepas kita kencing kena kosong ataupun tinggal sikit-sikit kurang daripada 100 ml. Tetapi ada setengah pesakit bila ada 500 dalam pundi kencing, dia pergi kencing keluar mungkin 100 je. So ada lagi 400. Jadi dia cepat penuh lah. Itu yang menyebabkannya rasa nak pergi lagi. Okey, baik doktor. Dan bercakap mengenai masalah ni, ada satu lagi soalan yang ditujukan kepada doktor, di mana adakah masalah kencing kotor ini berkait dengan kekerapan seseorang ataupun sukar kawal kencing ini? Okey. Kencing kotor akan sebabkan susah kawal kencing. Dia berkait daripada segi penyebab. Dia adalah salah satu penyebab. Kenapa seseorang itu ada kencing kotor, yang itu kita kena kaji lebih lanjut lah, kena periksa. Mungkin kami yang pertama selalunya kita akan hantar sampel air kencing itu sendiri. Tengok betul ke ada jangkitan dekat sana, sebab bila ada jangkitan dalam air kencing, dia akan nampak ada leukosit, sel darah putih, dia akan ada nitrite. Nitrite itu salah satu daripada entiti di dalam kencing yang mengatakan kalau dia positif, ya anda ada jangkitan kencing yang aktif. Kalau tak ada, maknanya tak adalah. Yang itu test tu senang je, pakai yang macam dipstick tu, maknanya di klinik pun boleh buat. Kalau ada jangkitan, kita akan hantar untuk sampel untuk tengok kuman apa yang tumbuh dalam air kencing tu. Ada setengah kuman dikaitkan dengan kehadiran batu dalam saluran kencing, macam Proteus mirabilis dan sebagainya. Ada pula
kuman tu disebabkan oleh hygiene. Kita akan tahu juga daripada sanalah. Dan tadi kalau kita ingat balik yang panggilan telefon Puan Rohaya tu, dia cakap sapu krim estrogen kan. Yang itu kalau untuk perempuan yang sudah putus haid, kandungan hormon estrogen dalam badan akan turun. Okey. Bila kandungan estrogen dalam badan turun, bahagian bawah tu, bahagian peranakan yang berdekatan dengan salur kencing tu, dia akan mudah ada inflamasi. Inflamasi. Itu bercakap mengenai mereka yang mungkin putus. Tapi bagaimana doktor untuk kita secara ringkasnya kita nak teruskan untuk rawatan dan mungkin kita nak elakkan mereka jangan malu untuk mendapatkan rawatan. Okey. Kalau kata kita dah tahu sebabnya, kalau masalah pundi kencing aktif ataupun overactive bladder, kami boleh offer ubat. Okey. Okey, itu satu. Kalau kata masalah tu kencing yang kiranya disebabkan oleh otot pelvik tu lemah, kita akan rujuk kepada fisioterapi untuk senaman Kegel. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kata serius macam ada saluran peranakan yang jatuh, yang itu ada dua lah. Kalau tak serius sangat, kita akan rujuk kepada pakar sakit puan, dia boleh rawat secara pessary, iaitu satu alat sokongan yang letak di bawah. Kalau serius, kena operation. Itu seterusnya. Dan seterusnya kalau kata kita kaji dengan lebih lanjut, sekiranya masalah itu disebabkan oleh body kencing tu jatuh, kita boleh juga offer pembedahan seperti TVT, TOT, dia macam menyokong, menarik balik pundi kencing tu ke atas supaya tidak jatuh ke bawah, dia tak kerap kencing. Dan kalau kita lihat daripada VT yang di atas sana, ada juga seperti urethral bulking agent yang itu dia inject ada alat sesuatu cecair khas di bukaan salur kencing tu sendiri. Sebab perempuan tu dia ada masalah lemah sphincter ataupun otot yang mengawal bukaan kencing tu sendiri. Jadi bila kita cucuk, kita suntik ubat tu di bawah tu, dia jadi ketat sikit. Itu pun boleh membantu. Dia bukan steroid, dia ada elemen dia sendirilah. Steroid ni ubat yang selalu dibagi makan. Jadi dia ada dia punya nama ubat yang khas, memang gunanya untuk mengetatkan balik saluran tu. Lepas itu tadi kalau kita tengok VT, dia juga sebut ada botox. Kita selalu dengar botox untuk muka. Kita selalu kaitkan botox dengan muka sahaja. Botox ni adalah sejenis ubat yang digunakan untuk melumpuhkan sesetengah otot. Paralyzed lah. Otot yang bekerja keras tu. Ya, contohnya kalau kata letak di muka, nanti senyum tu jadi lebih berseri lah. Sebab bila otot muka tu turun, dia nampak turun. Bila tak botox kan dia tegang. Dan kita boleh juga offer pesakit injek botox ke dalam pundi kencing. Pundi kencing tu terlalu aktif. Kita nak dia jadi kurang aktif. Jadi kita akan injek botox ke dalam pundi kencing, akan dilakukan di hospital oleh pakar bedah lah. Dan selalunya perempuan akan kata, lepas dah injek tu tak rasa tergesa-gesa sangat nak pergi. Urgency tu akan kurang. Dan lepas tu ada juga teknologi baru. Kita selalu dengar pacemaker untuk jantung. Maknanya jantung tu berdegup tak betul. Kita letak pacemaker, dia akan reprogram, membantu balik jantung tu supaya berdegup dengan betul. Kita ada pacemaker untuk pundi kencing. Okey, baik doktor. Maksudnya ada rawatan dan tidak semestinya melalui pembedahan sahaja. Sebab ramai mungkin takut, kalau saya pergi ke hospital, saya pasti kena lakukan pembedahan, sesuatu yang serius yang berlaku pada diri saya. Jadi seperti yang doktor dah terangkan, ada kaedah-kaedah di mana anda tidak perlu menjalani pembedahan dan boleh dirawat, masih boleh dirawat. Okey, baik doktor. Banyak yang telah doktor kongsikan, banyak maklumat yang saya sendiri telah pelajari hari ini. Kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Siti Nurmasyita Maarof. Terima kasih banyak-banyak doktor, dan kami berharap anda di rumah dapat mempelajari sedikit sebanyak mengenai topik kita pada hari ini. Dapat sikit orang kata jenis tu, terus dapatkan rawatan ke pakar.